Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Voice Out Cakap Je. Panji Syafi'i di sini. Dan saya Zarina Zaharuddin. Kita bersama-sama lagi dalam episod Voice Out Cakap Cakap Je. Je. Real people, real stories. Ya, cerita betul-betul, bukan cerita main-main. Betul. Dan kita juga ada penaja yang betul-betul. Betul tu siapa Beliau adalah Keith Keith Rustam. Rustam. Yes, Hashtag Ira Tanah Anda. anda. Ya, so pastinya jika anda ingin jual, beli, sewa ataupun mungkin ingin bertanya lah ya tentang hal-hal yang bersangkutan dengan perumahan anda, bolehlah kontak ke Keith Rustam melalui TikTok beliau iaitu di @keith.rustam. TikTok dia very aktif dekat TikTok dia all his journey and even dia makan apa hari tu pun dia ada post kat sana. Betul ya. Sebab perjalanan atau cerita seorang, sekarang kita jadi businessman ni bukan soal nak tunjuk kita punya business saja kan. Betul. Kadang-kadang orang nak tahu latar belakang kita. Behind the scene. Yes, apa kita buat besides doing what we are doing lah. Betul. Selamat saya dengan awak, kita tak payah nak cerita kita punya kehidupan selepas Siapa nak podcast. tahu? Siapa nak tahu? Saya pun tak nak bagi tunjuk. tahu, Tak nak. That is my personal life. I need my privacy. Berbual macam selebriti. Perasan. Anyway, Keith Rustam dia punya cara very simple. Numbers don't lie. Yes. So kalau you just contact dia, tak payah bayar apa-apa, and dia will calculate dulu. And kalau Calculate. Mau pakat saya dia calculate. Dia buat calculate botol-botol. Botol-botol dia calculate. Dia buat pengiraan dulu. Kalau dia rasa okey, dia will advise accordingly. Kalau dia rasa tak okey, jangan jual dulu. He will also say. Dia very straightforward. Dia tak ada. Pokoknya kalau tak ada untung dia cakap tak payahlah nak jual. Tunggu dulu pada waktu yang lebih menguntungkan. Betul. He believe kalau boleh jual, boleh beli. Because he believe that kalau his client boleh jual, boleh beli, then he proceed. Dia tak nak nanti jual aja tapi tak mampu nak beli. Tak adil lah untuk he client. call it cardinal sin. Kalau you nak tahu apa tu, cardinal sin, follow the podcast. Follow the podcast. Apa Yes. tu cardinal sin As an agent betul. Ui, kencang kata-kata beliau. Okey, nombor Keith Rustam ERA adalah 91440461. Betul. Okey, 91440461. Dengar je perbincangan beliau beritahu je apa mungkin yang ingin anda tahu tentang perumahan. InsyaAllah Keith Rustam akan membantu. Okey, let's go back to our segment pada hari ini. Hari ini a bit dark sikit kalau Tak ada. Podcast yang sebelum ni tetamu kita semua lelaki. 2 lelaki campur awak. Saya rasa saya seorang saja mawar. Jadi awak ni macam jadi pada hari ini kita yang tetamu 2 orang wanita. So jadi hari ini lagi awak lah yang jadi durinya. Kita ada 3 mawar dan you are the thorns among the roses. Okey, duri tak bagus tau. Tapi duri perlu jadi pelindung. Kepada mawar-mawar kita ni. Okey lah. Ni tanjak dah ada. Tinggal ada keris je. Boleh bersilat tak? 1-2 takak. 1-2 langkah tu boleh. 1-2 langkah 1-2 langkah. Okey, kita bukan nak berlangkah-langkah, kita nak start. Okey, jadi pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustazah Sakinah dan juga kepada Puan Lina Mos. Selamat datang ke Voice Out. Selamat datang ke podcast kami. Dan kita minta maaf lah, kita supposed to do earlier tapi ada masalah tertentu. Kita postpone. Alhamdulillah hari ni datang juga. Buat juga kita podcast dengan Ustazah dengan Lina. Allah letakkan hari ini, masa ini dan waktu ini mesti kita berjumpa. Dan hari ini pun hari Khamis kan? Hari yang betul, alhamdulillah lah barakah. Jadi pada hari ini kita ada Puan Lina Mos dan Ustazah Sakinah. Okey, mungkin kepada Puan Lina Okey, jika anda dapat melihat kami atau mungkin anda yang sedang mendengar melalui Spotify, Puan Lina ni sangat muda. Saya bila saya diberitahu yang saya akan menemu ramah Puan Lina Mos beliau mempunyai beliau adalah seorang usahawan. Betul. Dan beliau mempunyai 2-3 bisnes lah nanti anda akan dengar daripada penerangan Puan Lina Mos. Jadi bayangan saya biasalah kalau usahawan, kalau dah ada 2-3 bisnes mesti somebody my age or probably senior lah. Sekali bila dia datang kan, alamak muda orangnya. Lepas tu dia bagi saya kakak. Dia confirm saya lebih tua lah.
Kan? Okey lah. Nasib je panggil kakak, tak panggil makcik. Kalau dia panggil saya makcik, dia kena panggil pakcik pun. So we are the same boat. Sedarlah diri kita. Jadi Paulina, terus saya cakap panggil Lina je lah saya kagum anda mempunyai sebuah bisnes ya. Dan bisnes yang awak lakukan saya rasa agak unik ya. Betul. Sebab selalunya wanita kalau kita buat bisnes, selalunya wanita yang bisnes makan, masak. Tu bukan wanita, itu Melayu. Kalau makan, masak tu bisnes orang Melayu. Ya, betul. Kan? Tapi kalau wanita specifically, wanita muslimah, first sama ada bisnes tudung, bisnes baju muslimah, kan, bisnes bag ke, makeup ke, kan. Awak stereotip tau. Tapi taklah, itu yang selalunya kan, betul kan Lina? Tapi bisnes awak agak unik. Mungkin Lina boleh jelaskan kepada pendengar kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum. Pada akak, sebab saya suka panggil semua orang kakak. Saya tak tahu kenapa. Kalau nanti panggil adik, takut nanti kan saya tak tahu je muda ke saya tua ke, saya tak tahu. Tak, memang awak lebih muda pastinya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya bersyukur pada Allah kerana dapat hari ini berjumpa dengan akak, dengan Panji. Alhamdulillah. Hari ini di sini bersama Ustazah Sakinah. Saya memang daripada muda suka dengan bisnes kerana arwah bapa dengan nenek yang masih ada ni dari kecil dah tahu buat bisnes. Jadi kalau dulu-dulu nenek niaga epok-epok, kita lepas habis sekolah, saya sekolah depan dekat Madrasah Al-Saghaf. Walaupun tak habis, Alhamdulillah, tapi tetap bersyukur kerana balik sekolah nenek suruh saya jual epok-epok. Jaja epok. Daripada tingkat atas sampai ke bawah. Jadi kita naik tangga, turun tangga. Jadi Alhamdulillah daripada situ belajarlah kan. Yang arwah bapa pula menjaga sate. Jadi sate di mana? Bukit Panjang. Jadi daripada situ saya berminat dengan bisnes. Dari situ saya pun belajar pelan-pelan lah untuk ketahui lebih lanjut tentang bisnes in Islam and also bisnes cara non-Muslim lah. Jadi daripada situ actually saya ni baker. Saya ada diploma dekat Syatek as a culinary chef. Tapi Allah tak izinkan saya teruskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Jadi mungkin bisnes saya sampai situ je. Maknanya buat jugalah. Saya ada buat mengajar juga di sekolah as a freelance facilitator, trainer. Jadi sekolah MUI. Yes. Berapa tahun tu? Habis saja kelas tu terus saya mengajar, tapi tak sampai 3 bulan pasal kesihatan tak mengizinkan. Jadi saya bersyukur pada Allah kerana apa? Allah dah jentik satu. Tarik satu nikmat. Jadi bila Allah tarik satu nikmat tu, jadi kita istiqamah sendirilah kenapa dan mengapa. Jadi saya tanya diri saya sendiri. First of all, terus terang cakap, bila kita mengajar dekat MUI ataupun masak ataupun baking, solat kita tak terjaga. Jadi daripada situ Allah dah jentik. Jadi saya Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya kehidupan yang lain. Jadi kehidupan lain tu sebenarnya saya dah ada berjinak-jinak dengan wangian daripada dulu arwah bapa mengajar, tapi saya tak teruskan. Jadi adalah hamba Allah tu pun sama juga izinkan saya belajar tentang kasturi, 1000 bunga, all the perfume lah. Jadi anak pada hamba Allah tu arwahnya berjumpa dengan saya ketika saya tak sihat. Jadi dari situlah saya berhubungan dengannya, beliau. Jadi beliau tahu keadaan saya, family saya. Jadi beliau suggest lah untuk keluar tolong saya dengan buat fragrance. Waktu tu umur Lina berapa? Ketika saya tak berapa sihat tu time tu umur saya baru masuk 39 ke 40. Sudah berumah tangga? Dah. Jadi macam mana katakan, pendekkan cerita, saya suruh je buatkan tester kerana saya ada kucing. Kucing saya pun allergic dengan some of the fragrance macam jenama-jenama yang kat luar ni kan. Jadi saya
contact dengan dia. Jadi daripada situ kita buat HSA test semualah. Alhamdulillah kita test dekat rumah dulu dengan anak-anak yang ada allergic, sampaikan doktor cakap tiap-tiap bulan nak kena inject steroid. Sampai gitu okey. Pasal Akibatnya? eczema sampaikan teruk lah. Jadi, Sebab kucing. bukan, pasal chemical spray. Kita tak sedar waktu tu kan? Yes. Okay. Dan masa tu juga COVID pula. Jadi saya pun baru keluar daripada hospital lepas surgery kan. Jadi banyak benda saya tak boleh. Jadi dalam masa 6 bulan tu kita buat test, alhamdulillah sesuai. Dari situ saya cakap dalam hati, ya Allah, saya nak bantu umat kita dan non-muslim kita juga. Kerana banyak yang ada allergy kan. Dan saya juga pernah mohon pada Allah saya nak buka kelas. Tapi saya tak tahu nak buka kelas apa masa tu kan. Masa tu cuma terfikir satu je. Masa tu saya terfikir saya dah ada produk, company produk, tapi saya tak terfikir nak buka kelas kan. Tapi saya fikir satu je. Masa tu kerana ramai sangat orang kat luar, bila ada kematian jadi kelang kabut. Betul. Dan ada juga saya pernah pergi, ada yang meraung. Jadi masa tu tak terfikir pasal urusan jenazah ni semua. Cuma saya cakap apa yang boleh saya bantu Jadi kan kita tahu bohor. Bohor kan asap, ada bara api semua. Anak-anak saya tak boleh kena. Jadi dia allergic to some of the thing lah kan. Jadi daripada situ saya pelan-pelan buat kajian. Daripada buat kajian tu, macam mana saya nak keluarkan nama sendiri semua, jenama sendiri semua, saya fikir arwah bapa. Okay. Jadi arwah bapa saya tu suka panggil saya Lina. Kalau alhamdulillah nama penuh saya arwah bapa letak Azlina, tapi dia suka panggil saya Lina. Jadi saya letak nama Lina dulu. Lepas tu belakang tu orang sampai tanya, Mos Burger kan MOS kan Mos Burger. Tak, sebenarnya nama bapa saya Muhammad Osman. Tapi saya short form kan MOS. Kalau continue QUE jadi apa? Masjid. Jadi sebab tu jadinya Lina Mos. Setiap apa yang saya lakukan, termasuk saya punya aktiviti, saya punya hasil jualan, saya akan sedekahkan pahala separuh daripada pahala saya kepada arwah. Itu niat saya. Jadi itulah, bukan saya nak bangga, tapi saya fikir satu je. Arwah bapa cakap, apa yang kau buat, isi hati kau dengan Al-Quran. Betul. Kerana apa? Akhir zaman makin banyak fitnah dan juga banyak ain dan hasad. Jadi setiap kali kau nak buat sesuatu penjagaan, ingat satu. Apa yang terjadi pada arwah pada bapa, apa yang terjadi pada papa tu, kau jadikan satu tauladan. Memang saya terus terang saya cakap arwah bapa saya masa menjaga dia kena buatan orang, sampaikan dia terbaring, sampaikan dia tak boleh bangun. Itu very common Ustazah Lina doing this time. I think this time so sekarang ni pun very common I see you see me, I hantar you hantar me. Walaupun dalam zaman moden ini kita nak cakap kita tak percaya, tapi benda ni masih wujud. Jadi sebagai rumusan, maknanya Lina mula-mula berkecimpung dalam bidang wangi-wangian lah Bakery. Bakery. Lepas tu terus rasanya macam tak dapat berjalan terus kan, jadi tukar kepada wangi-wangian. Dan daripada wangi-wangian ni Allah tunjuk jalan kepada soal jenazah gitu. Kan? Bukan only soal jenazah, tetapi juga ruqyah dan juga lain-lain subjek lah, seperti Fardain. Maknanya wangi-wangian ni ada kena-mengena dengan, maksudnya dari segi kesihatan, kerohanian. Okey, kalau orang mungkin Lina atau Ustazah boleh jelaskan? Ustazah? Mungkin Ustazah. Sebenarnya memang ada bersangkut paut daripada keserawatan ruqyah ni dengan wangi-wangian. Tetap memang ada. Betul. Jadi Rasulullah SAW gemar sekali memakai wangian kasturi. So kita pun alhamdulillah ramai masyarakat kita pada sekarang ini memang menggunakan kasturi. Kasturi, lepas tu pergi ke oats, dan bila mereka sedar balik tu kasturi is lebih baik dan kalau kita mengikut sunnah lah,
lebih baik kita gunakan kasturi. Dia ada kasturi hitam, kasturi susu, kasturi hijau, yang putih tu. Semalah saya sendiri suka pakai kasturi putih yang pekat tu jadi baju tu pun bila kita colek tu pun tak, bila kita solat tu kan tak ada bekas lah. Jadi sekarang yang sangat terpopular tu adalah kasturi kijang. Kasturi kijang. Apa yang saya tahu daripada Puan Lina tu, selain daripada nama kasturi kijang adalah kasturi susu yang sangat-sangat dicari-cari oleh penganut lah, orang-orang Buddhis untuk menyihir orang. Oh, serius? Ya, betul. Itu yang saya boleh dapat tahu informasi daripada Puan Lina ni lah. Okey, Ustazah, kasturi kijang tu asalnya daripada binatang kan? Saya antelope ke something like that kan? Daripada kijang. kijang Dari sendiri kijang. ada berbulat gitu. Oh Dia iyalah kasturi kijang lah. daripada kelenjar kijang actually. Kelenjar kijang. Oh, okey. So daripada sana dia Perap. Dia ada speciality je. Kalau nak cakapkan cerita kan, ni arwahnya yang ceritalah. Zaman dulu-dulu kan tempat hutan kan besar. Okey. Jadi kijang jantan ni nak cari kijang betina untuk kahwin susah. Jadi kijang jantan akan buka je punya wangian kelenjar je. Jadi kijang betina akan dapat bau. Dari situ dia akan cari. Jadi bila dia cari tu kan, jadi dia dah bertemu, diorang akan kahwin. Oh, interesting. Okay. Banyak orang tak tahu kerana apa, diorang setakat tahu kelenjar kijang aja. Dan also kasturi kijang diorang panggil. Sebenarnya dulu-dulu tak panggil kasturi kijang, diorang panggil kasturi hitam dengan kasturi merah. Kerana apa, orang tak nak share, mungkin takut rahsia ni terbongkar. Diorang akan cari secret lah kira kan. Interesting. Okay. Jadi tadi sebut tentang kasturi kijang ni kan, hitam dengan merah. Apa perbezaannya? Kasturi kijang tu consider kasturi hitam. Dia pekat hitam. Bila colek, untuk apa? Bila kegunaan colek dia kan, wangi je. Consider daripada jauh pun boleh wangi. Macam contoh masa saya suami pakai, jiran sebelah cakap apa tahu, Kak, saya tahu abang dah balik, saya tahu abang tengah keluar nak pergi masjid. Jadi jiran sebelah boleh bau wangian tu dari jauh. Adakah lah sebagai untuk menarik minat, orang minat kita ke? Kan ada orang kan gunakan benda-benda gini, yelah, faham, yang ada niat lain sebab apa bilang, orang lebih sukakan dia, atau kalau dia peniaga tu dia lebih disukai. Adakah itu antara matlamat? Itu terpulang pada niat seseorang. Yes, kalau bagi kita actually kasturi kijang tu untuk elakkan daripada kena gangguan sihir, daripada gangguan ain. Sebab kita tahu jin-jin tak suka dengan wangi-wangian kan. Yes, another thing is the rahsia is Rasulullah SAW pernah berkata dengan Aisyah, tak silap Ustazah Aisyah, dia kata bila habisnya uzur tu letakkan dekat kain ataupun cotton kasturi hitam tu untuk kita hadas, untuk kita jauhkan daripada gangguan jin yang kita tak nampak. Zainal, you ingat tak dulu kita podcast dengan Ustaz Zaizan yang colekkan tangan tu? Itu dia kasturi kijang yang sikit je satu bilik tu bau. Saya pun ada bawa juga. Nanti kita boleh try. Nanti kita boleh dia ada kena apa-apa tak? Habislah saya nak kena rukiahkan nanti. Taklah, joking. Rukiah nanti. Itu yang hitam. Yang merah pula ada fungsinya tak? The what saya belajar lah daripada hamba Allah tu arwahnya, hitam dengan merah. Merah ni actually banyakkan makcik-makcik, akak-akak suka pakai bila pergi masjid. Ataupun bila pergi bila solat. Actually kita wanita tak boleh ada wangian Ustazah, tak boleh attract. Betul. Tak boleh pakai wangi-wangian. Pasal bila kita pakai wangi-wangian, kita spray apa semua, bila di luar lelaki terhidu menjadi zina hidung. Yes. Tapi wangiannya setakat untuk sendiri, untuk sendiri, untuk suami, kan? untuk kita solat, itu sebaiknya lah. Jadi kita punya niat, kita pakai ni niatnya apa? Kalau kita pakai niat untuk orang lain hidu, then dah tapi salah. Kalau pakai minyak wangi tak orang lain hidup, tak ada makna. Yang ada kita pakai atas niat. Sebab
kita tak nak bau-bau kita yang tak sedap. Tu Ya, orang betul. yang tak sedap juga kan. Ya, sekiranya kalau ada niat gitu diperbolehkan sebab kita tahu bau badan kita, ador kita yang gimana gitu kan. Betul, So kalau berniat begitu insya-Allah diizinkan. There's a loophole to it lah. Jangan Ingatlah pokok pangkal balik Niat, pada niat kita. Kita pakai ni untuk apa kan? Spray lepas tu nanti yelah kasi siapa-siapa yang dekat dengan aku boleh dengar. Kan? Boleh dengar. Boleh bau lagi lah kalau kita masuk MRT kan. Itu memang kita tak tahu kan siapa-siapa yang boleh bau lah. Tapi kalau niat kita memang kita masuk MRT, kita tak nak orang bau badan kita yang tak enak tu pun menyeksakan orang kan. Betul. Nanti jadi satu cerita pula. Tapi ada juga orang cakap bila kita pakai kasturi hitam tu, ada orang cakap bau busuk. Jadi dia ada gangguan dah tu. Betul. Oh betul. Oh really? Ya. Yes. Okay. Awak pakai Yang dia tak sadar, yang dia tak sadar Saya lah. pakai satu tapak tangan saya pakai. Yang dia tak sadar lah kira. Saya punya experience masa first time jualan dekat, saya ada dekat TY kan, masa tu kedai tu. Saya setakat spray Hajar Aswad aja Okey. untuk akak tu cuba. Mula je bau wangi. Sekali dia sampai rumah kat atas, kenapa je bau busuk je kata. Jadi dia turun balik, "Dek, kenapa saya punya bau ni yang tadi adik spray tu bau busuk, tapi saya cium sekarang ni wangi." Cakap kakak balik kakak bau busuk. Dan saya tanya balik, "Kak, depan rumah kakak jiran maaf tanya bangsa apa?" Sekali dia cakap jiran je ada orang. Jadi daripada situ dia kata bila Tak apa, boleh cakap tapi nanti masa kita edit saya boleh beep the thing. okey. Jadi orang yang dia punya depan rumah tu ada apa? Dia punya Dewa lah, dewa je. Jadi dia selalu rasa tak sedap dekat dalam rumah. Jadi bila dia bau wangi tu kat bawah, bila kat atas dia bau busuk. Kata bau tak tahan sampai dia nak muntah. Jadi mungkin dia punya rumah tu ada gangguan lah. Jadi saya cakap, kakak saya kasih sampel ni, saya letak dalam botol kecil, kakak bawa balik rumah, kakak bacakan ayat kursi sambil spray satu rumah. Jadi bila dia buat gitu, memang satu rumah je bau busuk. Lepas tu after a while, tapi suaminya bau wangi. Jadi dia yang bau busuk. Dia personal lah sendiri yang bau busuk. Dia sendiri yang bau busuk. Jadi bila dia dah lepas few second, dia kata, dah wangi. Jadi saya cakap, okey kakak jangan takut. Kerana ini semua gangguan aja. Amalkan selalu je. There you go guys. Okay, ini bukan confirm kalau you pakai ni confirm bau busuk you. Tak ada. Macam the best pergi jumpa Yang ahli ruqyah lah. atau beruqyah Ruqyah, sendiri yes. dulu. Itu macam mana tu? Kalau you rasa semua bau busuk, dia bau busuk, dia yang lain okey. Jadi what is ada yang tak kena. Jadi what I can advise, bukan saya ni pandai, saya pun belajar juga, masih lagi kita serah pada Allah. What we advise is kita ruqyahkan diri kita sendiri dan juga buat mandian untuk diri kita. Sebab tu kita galakkan orang untuk ruqyahkan diri kita sendiri dulu. Kalau tak boleh juga, makna kita kena panggil orang lah untuk ruqyahkan diri. Okey. Cara ruqyah sendiri basic punya macam mana? Basic tu memang senang lah. Alhamdulillah. Kalau nak yang lebih bagus, baca Al-Fatihah 7 kali. Okay guys, 7 kali. Kalau tak, Al-Fatihah 1 kali dah cukup. Okay. And second thing, surah Ayatul Kursi. Okay, kursi. Okay, 3 kali. Kalau tak boleh, 1 kali. Okay. 3 kul, 3 kali. Okay. 3 kul, okay. 3. Okay. Jadi itu basic je. Itu 5 tu dah basic. Okay, kalau orang tu tak tahu baca apa-apa. Okay, kalau orang tu tak... I mean, ada orang yang belum belajar lah kan. So, macam mana? Okay, kalau orang tu tak pandai ataupun dia tahu baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah je lah 7 kali. Dengan basic niat nak ruqyahkan diri sendiri. Guys, ruqyah tu no need to be that level of tahu baca ni. See macam Lina Mos cakap basic thing like just Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau tak tahu tu baca pun boleh on Yes, ikut baca boleh. Boleh. Lu tak macam gitu Ustazah? Sebab tak gitu? kita ikut baca kan. Kalau ikut baca bersama boleh. yes. Kalau dia on macam pengalaman saya masa saya tinggal di Hougang, dia on and off saya punya kaset player tu. Jadi kita Sebaliknya kita kalau kena boleh baca lah. Kita baca tu lebih ikut baik lah. sama. Tak apa, kalau tak tahu baca kita boleh ada buku yang cari buku yang dia romanize. Ikut sajalah walaupun
tajuknya kurang, hurufnya tu makhrajnya tu berkurang. Yang penting kita niat, kita nasihat, kita minta Allah perlindungan. Betul. Gunakan saja Ramadan Allah sedahulu. Maha Lepas tu dengan daripada situ insya-Allah kita pun hati terbuka untuk mendalami Al-Quran. Then how often you need to do this? Every day, every 1 hour, 2 hour, or macam Kalau mana? kita dah baca tu, kita tiup kat dalam air tu kan. Setiap kali baca tiup kan. Dan consider that day you kasih habis lah air tu. Ataupun you want to do minum. Okay. Kalau nak buat few bottle, just habis baca tiup satu-satu botol lah kan. Paling bagus buat 3 hari lah. 3 hari. Okay guys, it's not difficult untuk you just rukiahkan diri sendiri. Then if you think kalau masih perlu get somebody, there we have our guest here, Lina Mos dengan Ustazah Sakinah. Ini untuk para muslimah ya. Muslimah, Kalau anda betul. mendengarkan rakaman kita pada minggu lepas, itu untuk kaum muslimin ya. Yes, kalau para lelaki, bapa-bapa, ayah-ayah kan lebih selesa lah kepada kaum lelaki. Tapi kita kaum wanita ni sebaiknya kita cari bantuan daripada kaum muslimah juga. Betul, why not why nanti not? nak pegang Sebaiknya. semua tak ada masalah. Betul. Sebab kita pun ada aurat kita Aurat. kita sendiri, Okay, dan juga kita pun mungkin ada cerita-cerita yang saya rasa cuma wanita je lah yang memahami, dari wanita untuk wanita. Mungkin juga dalam rumah tu tak ada kaum lelaki. Betul. So Kan kita single, tak boleh panggil. Sebab tu saya rasa ilmu macam ini kan bukan mesti ini biar lelaki je yang tahu, kita perempuan take a back stand, which I think is not right. Ya, saya rasa memandangkan kita semua wanita moden kan, semua kita nak sama-sama ke depan. Dalam ilmu ni pun kita mesti sama-sama ke depan. Mesti tahu. Ya. If anything happen, at least you can start with whatever you have, whatever you know. While waiting for the correct person to help you. Betul. Dan Ustazah, mungkin saya nak tanya Ustazah dan Lina, anda dua merupakan satu kumpulan a team melakukan kelas-kelas untuk jenazah muslimah ya. Betul. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakanlah bila terjadinya, sebab tu saya cakap Lina punya bisnes ni agak unik sebab saya rasa tak ramai atau mungkin saya boleh kira dengan jari saya di luar sana mana ada seorang wanita muda nak buat kelas untuk para muslimah, lagi kelas jenazah. Dan saya surprise lah yang alhamdulillah Lina cakap selalunya kelasnya penuh Alhamdulillah kan penuh, maknanya there is a demand. Kan? Betul. Dan saya rasa ini juga satu ilmu yang setiap muslimah mesti tahulah. Sebab satu hari sama ada kita akan pastilah, saya percayalah kita akan menjadi pastinya kita akan terbaring, itu sudah pasti. Tapi maksud saya tu pasti kita akan menghadapi mungkin situasi kita kena ke depan. Mungkin yang meninggal tu ialah orang yang kita paling rapat, mungkin ibu kita, ibu mertua kita, kakak kita, adik kita. Jadi betul. Adakah kita akan just stand and look dan kita serahkan kepada kasih je lah ustazah atau tukang mandi jenazah je yang buat kita duduk one corner. Nak jual, nak beli, nak sewakan rumah, explore your options with Kif Rostam. Contact Kif 91440561 atau pergi ke TikTok saya kif.rostam. Wira hartana anda. Okey, Panji Syafi'i di sini. Saya Zarina Zaharuddin dan kita di bahagian kedua tentang topik mandi jenazah. Kita masih bersama untuk muslimah. Betul, muslimah. Kita masih bersama Ustazah dengan Lina. Ustazah Sakinah dengan Lina Mos untuk kita tanyakan beliau tentang urusan jenazah. Ya. Urusan jenazah. Apakah yang pertama dan utama sekali keluarga itu yang terdekat perlu lakukan ustazah? Mereka ni sebenarnya bila ada kematian di dalam rumah, dia mesti cuba ada satu key person untuk uruskan. Jangan cakap kau bagian ni, kau bagian ni. Jadi kecoh lah di situ. Cuma satu key person saja yang menguruskan. Itu yang sebaik-baiknya lah. Jadi bila macam gitu, sekiranya ada orang tua kita sudah siapkan satu set, jadi kita mesti ingat kat mana letaknya tu, kita just ambil. Ambil benda tu, lepas tu baru kita boleh kemas rumah. Dah kemas rumah, settle. Kalau sekiranya jenazah tu di hospital, waris mesti ada di hospital untuk menerima kepulangan jenazah tu. Betul. Sebab perlukan IC mereka, tanda tangan mengesahkan ini ibunya, ini ayahnya ataupun ahli keluarga yang terdekat. Lepas tu daripada hospital tu sendiri boleh
menghubungi pengurusan jenazah yang mereka tahu. Okey. So bila pengurusan jenazah tu datang, itunya ramai semua okeylah. Kita lepaskan semua kepada pengurusan jenazah lah. Sebab mereka lebih tahu kan. Aku dah bayar apa? Aku dah bayar nombor satu. settle semua. Dan ini kerja mereka. Mereka lebih ahli kan. Kita Jadi yelah, kita just duduk kita goyang duduk tepi je lah. Tengok. Jadi adakah itu sepatutnya ahli keluarga lakukan? Tak perlu, sebenarnya mereka ni tak perlu nak lepas tangan begitu. Okey. Bukan hanya wang yang mereka sediakan untuk ni macam okey tak apa, kita dah bayar, pengurusan semua settle kan. Tidak. Mereka mesti ada di hospital untuk menerima, untuk menandatangani jenazah yang nak dibawa pulang. Kalau tanpa mereka, pihak pengurusan pun tidak boleh bawa pulang. Okey. Okey, dah gitu. Dan lepas tu mereka mesti ada di sana. Jangan Jadi bila satu orang mesti ada di sana Mesti. untuk sign whatever nak kena ya, sign. betul, nak keluarkan jenazahnya tu. Then given to the urusan jenazah lah. Ya, betul. Dan kita kena isilah apa form yang kat sana lah. Selalu ni bahagian lelaki lah yang buat kan. Jadi lepas tu di sana tu mesti nak ada, sebab nanti nak angkat jenazah tu masuk ke dalam van, tidak ada orang kan. Kadang-kadang porter pun diorang sibuk, diorang tak ada nak tak bisa nak bantulah. At least berapa orang ustazah kena Kalau standby at kat least sana? pun kat sana pun 2 orang kena standby lah kat sana sebaik-baiknya. Jadi memang tak boleh dilepaskan 100% untuk pengurusan melakukan daripada A sampai ke Z. Okey. Jadi katakan jenazah tu sudah selamat dibawa ke rumah. Okey, jadi di rumah bagaimanakah proses Persiapannya. pemandian? Okey. Persiapan. Lagi satu pun nanti bila di hospital tu kan, mereka pun apa ya nak cakap tadi, subhanallah. Bila nak sign, bila nak ini. Bila mereka dah telefon pengurusan jenazah, diorang nak immediately pengurusan jenazah akan datang. Selalunya prosesnya makan 1 jam baru body tu boleh release. Okey. Jadi diorang selalu cakap lambatnya diorang nak datang, van semua nak datang lambat. Jadi macam diorang bising, marah, tak puas hati dengan servis yang akan mereka terima tu lah. Jadi sebenarnya selepas menelefon pengurusan jenazah, insyaAllah dalam masa 1 jam baru body tu boleh release. Okay, dalam masa 1 jam tu mungkin lepas setengah jam baru van akan bergerak ke hospital. Jadi tak perlu nak kalang kabut bila mereka dah laporkan dengan pengurusan. Yang di rumah tu perlu buat persiapan. Sekiranya jenazah tu untuk dibawa pulang ke rumah, okay, biasalah orang kita kan perabot banyak, kena clearkan, kena bersihkan, kena tepikan yang pasang tikar apa semua kan. Sekiranya ada persiapan set jenazah tu dikeluarkanlah. Setidak-tidaknya pun 3 ataupun 4 helai tuala. Dan kebiasaannya mesti nak ada 1 kain batik lepas. Okey, kalau tak ada kain batik lepas, apa yang perlu? Sekiranya tidak ada kain batik lepas, yelah dah zaman now ni kan? tak ada kain batik lepas kan. Jadi sebenarnya kain cadar walaupun yang gelap tu, warna yang gelap lah. Mesti nak digunakan untuk menutupi untuk mandi. Kalau tidak ada pun worst to worst, mesti nak ada tuala yang betul besar seperti tuala ihram tapi warna yang gelap lah. Pasal warna yang putih no matter what pun dia akan see through. Sebab kita tak nak see through, sebabnya aib lah di situ. Ini saya nak dia orang nak tahu. Nanti dia orang tanya kenapa tak boleh putih, tak boleh see through, sebab aib. Nak jaga jenazah tu nak apa dia sempurna, tak nampak. Walaupun itu pun anak kita, adik kita, itu pun kira aurat juga ya, Ustazah, betul kan? aurat. Lagi-lagi yang jurumandi tu pun tentu orang luar kan. Jadi jangan selalunya jurumandi akan rasa pun malu nak tengok tu benda tu kat situ kan. Walaupun memang urusan mereka kan, orang harus bersihkan, tapi sebaiknya warna yang gelap lah. Jadi set jenazah maknanya 3-4 helai tuala dan juga kain batik lepas lah kalau Kain ada. batik Kalau lepas tak yang, ada, ya, asalkan betul. kain yang panjang dan berwarna gelap. Ya saya, itu yang bagian waris kena siapkan lah, sebab Waris tak kena semua siapkan. pengurusan jenazah akan bawa set komplit macam begitu. Jadi mereka hanya bawa kain kafan, pengurusan jenazah akan bawa kain kafan, tuala, itu apa maksudnya tu? Kapas, Kapas. minyak Kapas. atar, air mawar. Itu urusan jenazah Itu yang bagian disediakan ya lah. saya. Jadi yang di rumah tu kena siapkan the main most pun tuala sama kain untuk mandian. Okey, dari segi mandian kan, proses mandian, adakah ustazah akan menggalakkan, kata yang meninggal tu mungkin ibu lah, ibu, seorang ibu tua, adakah ustazah akan menggalakkan menantu perempuan, anak perempuan untuk sama-sama mandikan? Ya saya selalu utamakan ahli keluarga yang terdekat. Anak-anak pada arwah. Kalau dia ada anak lelaki,
silakan mandi. Even suami pun boleh kan Ustazah? Silakan saya panggil sebab mereka ni adalah hak mereka. Kami juru mandi jenazah ni hanya datang untuk membantu terutama waktu istinja dan waktu mengkafankan. Jadi masa mandian tu anak-anak boleh mandikan, anak lelaki boleh mandikan, suami boleh mandikan. Saya panggil. Saya tidak ada terhaun, muslimah saja yang boleh masuk. Nanti saya buat macam gitu sebab saya fikir ini adalah hikmat mereka yang terakhir. Penting sangat tu hikmat. Betul. Sebab kita dah tak asalkan sentuh orang tua kita lagi. Betul. Macam saya Ustazah cakap tentang daripada hospital. Okey, saya mencela sikit pengalaman saya masa tu arwah bapa meninggal daripada NUH, doktor tak nak lepaskan, polis tak nak lepaskan kerana ada bengkak-bengkak dengan blue black. Doktor ingat kita pukul. Yelah, abuse. Tapi kita cakap terus terang, arwah bapa memang sakit. Dia memang ada sakit jantung. Exactly 10 years dia pun pergi pasal dia dah operate kan. Jadi masa tu saya kena, menantu tak boleh sign. Jadi saya anak kena sign. Jadi saya kena sign tapi diorang tak nak release, diorang hantar pergi mortuary. Jadi saya Delay ni pun lagi, macam geram jugalah kan. Jadi cakap kenapa pergi hantar mortuary, bapak saya kan ada details ini. Jadi daripada pagi pukul 7 pagi saya dah sampai mortuary bersama suami dengan anak yang nombor 1. Jadi bila kita dah sampai sana, banyakkan zikir apa semua, tunggu lama tau. Panji, mak dekat rumah dah tanya, pukul berapa ini? Sabar mak. Berapa jam tu? Daripada pukul 7 sampai pukul 10. 7 pagi, 10 malam. 10 pagi. Oh, Lepas 7 pagi, 10. Oh, dah 3 jam lah. 3 jam. Dah 3 jam tak apa. Lepas tu officer yang in charge datang pukul 11. Tunggu lagi. Saya masa tu saya tengah pregnantkan anak nombor 2. Jadi pinggang saya sakit, saya tak boleh tak makan, selesa. saya tak boleh nak minum. Jadi saya banyakkan zikir aja, ya Allah bantu saya ya Allah. Dah Itu tengah je saya sedih cakap. lagi. Saya tak boleh nangis. Syarat lagi. Saya tak boleh nangis. Kira kandungan saya tu memang baru 2 bulan. Arwah pun pernah cakap, aku tak dapat jumpa cucu aku ni. Saya cakap bapak yang merepek masa tu lah kan. Tapi dia dah tahu je nak pergi. Dia dah rasa. Ya, jadi bila masa tu saya cakap, ya Allah pukul 11 tunggu officer. Tak apa, sabar. Tunggu. Lepas tu diorang cakap diorang nak postmortem. Saya cakap Aduh, Allah Akbar. nanti, saya cakap nanti officer yang akan bawa file tu akan datang pukul 11. The medical officer lah. Officer medical lagi satu officer yang in charge for the case lah kan. Okay. Jadi dua-dua dah sampai. Saya cakap diorang nak buat postmortem, saya tak galakkan, saya tak izinkan. Saya cakap habis dari itu diorang pun cakap dengan orang kat sana, cakap here the file lagi ni. Tinggi. Macam mana kau nak baca? Betul tak? Jadi terus dia cakap, okay, who's the daughter? Cakap, I'm the daughter. You bring your birth cert, everything. Alhamdulillah memang saya dah siapkan semua. Saya kasih. Suami saya cakap, nanti suami saya sign, cakap, diorang tak kasih. Nak anak juga. Allahu Akbar. Saya dah mabuk masa tu. Saya sign juga. Habis diorang masuk dalam, saya dapat tengok. Diorang tak bedah, tak apa. Alhamdulillah. Masa tu saya terus telefon mak standby telefonkan urusan jenazah tu, tapi tak nak hantar rumah pasal rumah mak mentu tingkat 10. Jadi saya cakap, macam kenapa tak nak bawa balik rumah? Tak mau, saya cakap. Jangan degil, saya cakap. Terus hantar pergi pusaraman. Mandi kat sana. Uruskan semua dekat sana. Saya tak nak bawa kat rumah, tak nak kecoh-kecoh. Saya cakap tak mau bilang siapa-siapa pun tak apa. Yang penting orang terdekat je, saya cakap. Pasal apa? Saya ingat pesan arwah bapa. Kalau aku meninggal, jangan kecoh-kecoh. Buat yang termampu, jangan bawa balik rumah, terus pergi pusaraman. Okay, adik time dah pukul berapa? Masa tu dah Dah pukul 12. tengah hari lah. Rasa dah tengah hari dah. Saya memang dah mabuk. Dah yelah, pregnant tak makan lagi. Tak makan. Nak minum pun tak boleh minum. Jadi saya cakap, alhamdulillah anda keluar. Terus pergi pusaraman. Mak, adik semua pun dah sampai sana. Jadi urusan jenazah tanya siapa nak masuk. Saya memang nak masuk. Tapi pasal saya dah mabuk, jadi ustaz tak kasih dulu. Yelah, Ustaz suruh duduk. Betul lah. Time nak mandikan tu, masa basuh kepala saya dapat masuk. Tapi mak tak dapat masuk. Pasal ada lagi adik diorang tu. Diorang satu dah meraung lah. Saya sampai marah. Sampai marah. Cakap jangan nak meraung. Tolong banyakkan zikir, sedekahkan Al-Fatihah. Jadi saya dapat masuk. Arwah bapak saya dapat mandikan.
Aduh, okay. Guys, Nak mandikan rambut pun jadi. Lepas tu saya duduk tepi kerana saya dah tak boleh nangis. sedih sekarang. Ingat balik dia punya. Betul. Daripada situ saya fikir, ya Allah, kenapa anak-anak yang lain tak nak mandikan? Oh, okey. Kali terakhir bapa pergi, tak dapat jumpa lagi lepas tu kan. Jadi saya rasa sedih lah masa tu. Okey. Jadi saya tengok kat tepi, saya cuma cakap, Pak pergilah dengan aman. Saya doakan. Daripada situ saya jatuhkan niat. Apa saja saya buat untuk arwah bapa. Pahalanya saya kesedia keamat ada Allah bapa. okey. Dari situ saya jatuhkan niat saya nak buka kelas urusan jenazah, tapi saya tak tahu macam mana. Bila jumpa Ustazah Sakinah, bila first time Ustazah Sakinah mengajar, terus saya jatuh cinta. Dia open lah. Yes. Semua terbuka dia punya. Bila tu jumpa dengan Ustazah Sakinah? Maknanya Okay, Lina sekejap. Kita sebelum ni saya nak sentuh sikit, tanya sikit masa bab mandian tu. Okey Ustazah. Saya okey Ustazah. Okey, dia ada satu part where you kena tekan je perut untuk keluarkan najis tu semua. Kenapa? Apa sebab? Memang di dalam sampai kenapa? Ya, betul. Nak tanya. Ramai yang bersalah sangka jenazah harus keluar untuk dikebumikan, bersih semua perutnya. Okey. Sedangkan bila kita melakukan itu, menekan, kita akan menyakiti badan jenazah. Sebenarnya bila kita tahu nak macam mana nak istinjakkan jenazah itu, hanyalah pada zahir saja. Hanya di luar hanya di luar duburnya sajalah. Bila kita bersihkan dengan kain putih, selagi ada nampak tanda najis, selagi itu kita bersihkan saja. Tak perlu kita nak menekan dia, tak perlu. Ramai yang tak tahu mesti nak kasih kosong perutnya tu. Tapi saya nampak banyak juga yang Jadi tekan perut. sebenarnya tengok keadaan macam mana jenazah tu. Sekiranya najisnya memang susah, selalu saya akan tanyalah, ibunya senang tak nak buang yang besar, lawas ke tidak kan? Oh tak lawas, okey tak lawas. So kita akan di luar tu kita dah tahu informasinya tak lawas, so kita pun tak perlu nak tekan. Sekiranya ada cecair, baru kita kena bersihkan, sebab kita takut nanti semasa kita sedang mengkafankan tu ada cecair yang keluar daripada duburnya. Kalau macam gitu cecair kita kena bersihkan lah. Jadi kalau kita nampak urusan tukang mandi jenazah tu tekan je, boleh tak kita sebagai anak tak payahlah tekan? Boleh tak kita sebenarnya tegur? boleh, jangan Salah ke? ada juga saya satu kali lakukan, arwah punya menantu ni seorang nurse. Jadi dia sungguh-sungguh nak kasih bersih. Jadi saya tak berani nak cakap apalah kan. Jadi saya cakap tak perlu, tak apa Ustazah, saya tekan. Dia tekan sampai bersih. Saya pun diam, saya cakap dalam hati saya, ya Allah sakitnya saya tak boleh tahan. So you sooner or later when you jadi juru mandi jenazah, you akan merasakan kesakitan mereka. Itu pada saya lah. Even saya nak buka plaster tu pun saya cakap, ya Allah sorry bu, sakit bu. Saya rasa sangat sakit kat situ. Jadi apalah bagi kita nak menekan di perutnya tu untuk memaksa keluarkan najis yang di dalam. Aduh. Jadi sebenarnya pada zahirnya sahaja di luar sahaja. Kecuali najis yang cecair itu, ya betul kita kena bersihkan lah. Okay guys, faham baru saya faham. Ya, sebab saya pun hairan kenapa nak benda tu dekat perut. Dah biarkan lah kan. Okey, Ustaz, saya nak rewind sikit lah. Tadi Lina ada sebut tentang kes bapa Lina maknanya daripada hospital terus tak nak bawa balik ke rumah, terus pergi ke pusat aman kan. Okey, pendapat Ustazah, sebab yang saya lihat sekarang, rumah kita pun bukan semakin besar kan. Lagi-lagi rumah BTO ni sekarang kan agak kecil, dan kadang-kadang kita dapat lihat yang tunggu sampai kat luar kan. Jadi ini pendapat Ustazah, adakah lebih baik jenazah tu, katakan kalau daripada hospital, kita terus saja bawa ke pusaraman? Sebab memang saya pun pernah pergi dan saya pernah mengalami, dan saya rasa tempat tu ialah masjid dan lebih lapang kan. Dan saya pun suka sebab jenazah tu diletak macam di atas ada tempat dia lah. ada kan? tempat pasal saya ingat saya dulu saya kecil-kecil nanti jenazahnya akan di atas lantai kan. Dan nanti yang tua-tua ni kesian nak membongkok-bongkok. Tapi bila saya lihat di masjid ni kan, ni pengalaman saya sendiri lah, mudah, dan kita duduk pun di luar, kursi pun banyak kan. Jadi pendapat Ustazah lah, adakah sebaiknya terus ke masjid? Perumahan HDB sekarang semakin hari semakin kecil. Jadi apa selalu pengalaman saya, kalau rumah yang kecil gitu, sebaiknya bawalah ke masjid pusaraman untuk diuruskan. Ada juga bermati-matian macam mana pun, mak saya minta balik rumah juga. Jadi nak mandikan di kawasan dapur pun dah tak boleh, terpaksa mandi di ruang tamu. Dia
memang kita sekarang rumah baru ni, mereka nak bawa balik ke rumah, kita mandi di ruang tamu. Jadi mereka yang membantu sahaja saya izinkan, kecuali bila ibu-ibu yang dah uzur tu kan, baru saya suruh cakap okey tak apa, duduk kat dalam sini. Kesian pula kan kat luar kan, kat luar, kalau lama kerusi betul. pun mungkin tak cukup kan. So memang kita mandikan di ruang tamu. Jadi saya selalu bila saya mengajar, saya akan bercakap beritahu dengan murid, rumah semakin hari semakin kecil. Okey, Masjid Pusaraman tu lebih luas, lebih menyenangkan. Selepas mandi solat pun terus di situ, Betul. terus bawa berdekatan saja, tak perlu nak jernih 20 minit, 30 minit lagi kan. betul, Kita nak percepatkan. Jadi memang saya memang galakkan sangatlah mandikan. Imam diri saya sendiri pun saya dah beritahu anak-anak saya, mandikan saja saya ataupun bapaknya tu mandikan di Pusaraman. Oh ibu, you better tulis surat WhatsApp, bu. You know your family how, ibu. Nanti makcik-makcik ni. Betul, yang banyak. So selalu saya cakap mereka kan, bila saya mengajar cakap, nanti makcik-makcik tu balik nak tolong tak? Nak kemas balik tak? Put a proper furniture tu semua balik tak? Perabot-perabot tu. Jadi saya cakap tak payahlah, saya cakap kan, tapi yelah it's all up to pelajar. Saya cakap kan, orang jaga orang tua. Nanti maybe orang tua your family is okay, your husband also very strict. Tak apa balik je MPA, tak nak rumah macam ni, siapa nak bantu kan. Nanti biasalah makcik-makcik ni semua tap in kan. Tak sayang mak ke? Tak sayang bapa ke? Betul. Lepas tu bila dia dah sebut nanti jadi anak, maaf lah dia sebut anak D tu, kita pun dah macam dah tak sedap kan. Kita jadi Cakap, takut alamak. kat situ. Padahal kita nak sebenarnya nak permudahkan. Permudahkan balik jenazah terus pergi Masjid Pusaraman untuk diuruskan. Itu sebabnya saya memang sokong sangat. Okey Ustazah, itu daripada hospital saya faham. Terus kita hantar ke pusat amal lah. Tapi kalau meninggalnya dalam rumah, macam mana? Boleh juga meninggal dalam rumah. Okay, dah panggil perusahaan jenazah, van kalau kata you really nak mandikan di Masjid Pusaraman di sana, you boleh beritahu syarikat tu untuk bawa jenazah diuruskan di Masjid Pusaraman. Terus pergi sana. Terus pergi sana. Boleh juga. Okey. Satu lagi. The best tempat untuk letakkan jenazah, dalam hall, dalam rumah, macam mana? Sebab ada orang dia mati-mati nak masuk dalam bilik, jaga sebab tak nak malukan. Banyak saya dengar masuk dalam bilik tu dah sempit, masuk dalam bilik sebab tak nak nanti kat hall ramai-ramai nampak. Apa salahnya? Dan ini jenazah ni dah dimandikan ke? Belum dimandi. Ini so, masih banyak berlaku gini. Okey. Kan ada gaduh, ada yang dalam bilik, ada dalam hall, ada. So tapi the best dekat place. Bilik apa? Selalunya lah yang saya nampak. Selalunya tapi, dekat bilik. Melainkan kalau sudah dimandikan dan dibersihkan tu memang dekat hall tu biasalah untuk orang basically last respect kan. So tapi, best part kita nak macam di mana letak the best place to put jenazah. Sekiranya ada kematian, selalunya jenazah yang ada kematian di rumah, mereka akan letak atas katil lah. Atas katil lah. Kalau yang ada pun tak semuanya letak atas katil. Yang ada macam si Puan Zarina beritahu, jenazah letak di bawah lantai gitu saja, akan pakai dengan tikar itu. Pada saya itu kurang sopan lah. Wah, imam macam mana pun dia tetap orang tua kita kan. Betul. Kalau kita ada sofa bed dekat luar tu, kita letak atas sofa bed. Itu sebaiknya. Kalau kita ada tilam yang kanak-kanak pakai itu kan, untuk yang lipat tiga biasa tu, letaklah atas itu. Jangan terus letak atas lantai itulah. Kurang sopan lah. Pada saya adab tu macam mana pun dia orang tua kita kan. Jadi kalau nak sebaiknya lagi bagus letak atas katil dalam bilik. Dan nanti lagi pun satu ni, bila mereka letak dalam bilik, diorang betul-betul nak menghadap kiblat. Betul. Adakah itu wajib? Adakah itu wajib? Tak perlu, sebab dia tak perlu nak solat. Sebab dia belum dimandikan pun. Betul. Untuk menghadap kiblat tu sepatutnya bila selesai dikafankan, sebab kita nak solatkan dia. Sekiranya kita nak tunggu dah solatkan, kata keluarga beritahu pihak pengurusan syarikat jenazah ni, jenazah orang tua saya balik petang, saya nak dimandikan malam juga. Silakan. Boleh mandi malam, banyak manfaatnya mandi malam. Selepas itu bolehlah nak letak, kalau kata ruang kamarnya tu besar, bolehlah letak dalam bilik tu menghadap ke kiblat terus. Jadi boleh berulang-ulang kali untuk solatkan. Saya lagi berminat sebab pada saya bila mandi malam tu tak ramai saudara mara yang datang. Kita tak tahu keadaan jenazah tu kronik ke tidak, macam mana kan. Jadi bila mandi malam dah wangi, dah bersih macam gitu, kita boleh solatkan berulang-ulang kali. Sementara esok pagi imam datang, imam baru boleh solatkan. Ni interesting. Banyak sangat manfaatnya kat sini. Memang banyak. Saya rasa ini salah satu yang ramai yang tak tahu. Betul. Kadang-kadang pengurusan kata, tak apa, nanti besok pagi baru kita uruskan. Jadi waris mesti tegas, saya nak diuruskan malam ini juga.
Boleh macam itu. Mandi je, bukan Mandi. pergi kubur. Yelah. Kita mentality selalunya Mandi mandi terus terus pergi kubur. Ya, saya. Jadi selagi dia tak pergi kubur, selagi tu dia tak mandi. Ada Jadi juga kita pun tak cases, boleh nak solatkan dia kan sebab dia masih bernajis gitu kan. Yes. So jadi kalau dah malam dah mandi, tinggal nak solat je sebelah pagi sebelum ke kubur. Ya saya Ataupun tengah malam malam tu tu pun mungkin boleh anak-anak pun boleh ulang kali solat kan. Yelah. Saya juga nak tegaskan banyak juga yang consider kita arwah dah meninggal siang kan, petang, ada yang tak nak mandikan sampai besok pagi. Kalau boleh tolonglah. Tak, Tolonglah. saya rasa banyak tak tahu. Cepat. Terus Betul. terang, saya rasa Because we got the reflecting mentality back, macam ni ya. Oh nak tunggu family daripada Malaysia. Yes, ada nak dia datang lagi Malaysia. terbang Betul, daripada betul, London. betul. Jalan nak balik London. Lelaki ni saya pengalaman saya pakai bermuda. Mak ni tinggal seorang sudah 3 hari di dalam sorang-sorang. Jadi jiran tu dah tahu memang tak pernah dengar, tak bunga pintu lagi kan. Rupanya maknya dah meninggal dah 3 hari. Baru jiran dapat tahu, panggil. Jadi anak tu daripada London datang, lelaki dengan bermuda, dengan sibuk suruh ambil video lah, konon-konon cium mak dia lah, peluk mak dia. Saya cakap, mana hikmatnya kat mana ni? Mak tinggal seorang, rumah sewa seorang je. Daripada situ saya cakap, Masya Allah, saya cakap, takut saya cakap macam gini. Kalau boleh So jangan just tunggu. nak ambil video Jangan tu untuk tunggu, apa? Yes. Jangan ada Video tunggu. untuk tunjukkan yang aku sayang mak aku. Guna-guna tu nak memory. Sebenarnya yang Content. penting adalah Content. sebenarnya mendoakan sahaja orang tua tu sebaik-baiknya. Ya, kita dah menyeksakan Ada memang ada tunggu macam gitu. Ada juga dah meninggal macam saya cakap, diorang nak tunggu saudara mara ataupun adik-beradik baru balik baru nak mandikan. Jangan. Tolonglah, kesiankanlah jenazah. Oh, so jadi mandikan malam ke tu. petang ke Maksudnya tengah kalau hari dia ke, meninggal waktu besoknya petang ke? pukul 3 pukul 4 kan, memang dah tak Jadi sempat. body selalu kalau dah petang, itu body akan release dalam pukul 5, pukul 6. Paling lambat pun pukul 7 malam. So mandikan tak kira dulu. lah, walaupun dia tengah malam pun, insyaAllah boleh call saya. Kalau wanita lah kan, boleh call saya akan terus uruskan. Oh, jadi besok tak payah mandikan. Tak Perlu payah. mandikan. Yang mereka pengurusan ni, syarikat, mereka takut bila ada cecair yang keluar pada jenazah tu. So kita wanita ni ada tekniknya macam gimana harus kita mengelakkan cecair itu mengalir sehingga membasahi kain kafan tu sebagai satu aib lah. So Betul. kita tahu teknik dia macam mana kita nak lakukan. Oh, okey. Kita mengelakkan lah kan macam gitu. Jadi memang ramai Ini tak satu tahu. ilmu yang kita perlu tahu. Oh, sebab tu Ya, lah. saya rasa inilah semua moga-moga para pendengar dapat mendengar dan Change your mindset. kongsikan ilmu yang penting ini kepada kaum keluarga kita. Artinya pada malam tu juga sebaiknya jenazah Dimandikan. ibu atau ayah kita dimandikan dahulu. Betul. Dan kita sudah boleh solat Solatkan. berulang-ulang Yes, kali berulang-ulang. dan pagi Sampai bila dia sampai nak esok ke kubur, sampai untuk Siapa yang dibawa ke datang kubur. boleh solat sebab dah mandi. Siapa yang datang boleh Boleh solat. solat. Betul. Saya cakap terus Itu terang membantu memang. pada almarhumah tu Betul, kan, betul. pada almarhum tu. Sebab selalunya kita cuma tahu datang je semua baca Yasin. Kan semua Sebab akan belum mandi? ganti-ganti baca Yasin lah kan. Yalah. Tapi itu memang boleh juga kan Ustazah? Boleh. Tapi yang bagusnya bila seseorang tu tengah lagi nazak ataupun tengah sakit, lebih baik bacakan Yasin. Betul. Waktu dia tengah nazak. Ya, ataupun surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Yes. Jadi bila seseorang tu tengah sakit, bacakan surah Ar-Ra'd supaya Dipercepatkan. ataupun pulihkan je antara pergi Atau ataupun dia dia nak- sihat. Itu saja. Jadi sebab tu saya cakap saya jatuh cinta dengan Ustazah bukan pasal saya cinta dia, tak ada. Memang saya cari urusan Orang. jenazah muslimah yang sama Komprehensif. sama link apa yang saya fikirkan. Pasal ada orang fikir yang saya ni ngada pula kan ataupun alah je ni pandai je sekolah tak habis tapi dengan pandai tak, sebenarnya saya dah belajar dah tahu tapi saya tak dapat jumpa. Bila saya dapat jumpa Ustazah Sakinah, saya ya Allah kabulkan doa saya. Betul. Memang saya bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Sebab itu yang saya niat. Pasal apa, tak ramai yang tahu pasal mandian di waktu petang ataupun malam. Jadi kita boleh solat. Tak semestinya mesti mandi sebelum Besok nak ke pagi. kubur mesti mandi Yes. macam gitu. Kira dah menyiksa jenazah tu daripada malam tu je dah kaku nak kita nak mandikan tangan-tangan semua dah keras Ustazah. Tapi tak boleh salahkan tau. Kita orang Melayu dah mindset tau. Yes, mindset diorang. Mandi then go kubur. Kalau kubur tu sebelum tak boleh awal-awal, tak boleh sebelumnya tak boleh. It is the mindset. Because I also know. Okay, sebelum kubur tu 1 jam pukul 10 kan. Pukul 9, pukul 8 kena mandi. Itu standard. Ya, pasal Ya, ramai betul. yang tahu Yang ada macam bila gitu. dah dimandikan, ada saya pernah kenal lah yang dimandikan.
ada satu arwah punya adik lah beritahu saya, kenapa mesti nak keluar sebelum zuhur. Jadi saya cakap setelah dimandikan, dipercepatkan untuk kebumian. Oh tak boleh, guru saya cakap mesti nak keluar jenazah lepas zuhur. Saya cakap mana hadisnya? Oh tak ada hadis. Saya cakap diam lah kan. Cakap apa yang saya tahu, saya belajar pakcik. Setelah diuruskan secepat mungkin lah dikebumikan. Tolonglah jangan siksa. Dia kejar saya sampai ke lift lobby. Pakcik tu? Ya, nanti saya report dengan berita harian, saya viralkan awak. Silakan. Alhamdulillah, silakan. Viral pun famous lah. Subhanallah. Sampai begitu sekali Tapi dia orang punya kata, family member diam. anak-anaknya dah cakap mereka nak percepatkan. Tapi kerana dia kata ini hak saya, ini adik saya. Okey Ustazah, adik ataupun anak lebih ada kuasa atas perkara ni? Anak lelaki kan? Anak lelaki baik, kalau sekiranya tidak ada anak lelaki, anak perempan. Oh, Mereka lebih berhak, bukan kata pakcik kena pakcik adik-beradik. ke pakcik ke. Tak boleh override Pada saya, anak tu lebih berhak di situ. Okey. Macam saya cakap lah tadi, mak tanya saya nak bawa balik rumah ataupun pergi. So anak cakap, Saya cakap terus bawa pergi sana. Ya. Jadi, Sebab awak ada ilmu, Lina. Ada bezanya. betul. Kalau awak cakap, saya rasa awak ada ilmu dan awak tahu orang tak boleh mempersoalkan. Ya? you know what is wrong, what is right. You know this is the correct way, the best Because way. ini memang bidang awak. Tapi katakan kita ni yang biasa-biasa je ni kan. Jadi kerana kita cakap, orang cakap siapa Yalah, aja? jangan pandai-pandai lah. Jangan pandai-pandai. Tiba-tiba betul. kita nak have that kind of no, you know, saya tak setuju. Tapi Kali ni boleh cakap Ustazah Sakinah cakap boleh. sebab tu lah saya baru belajar. Awak tak dengar saya punya podcast kan? pergi tap tune back and tengok ini segmen. Ustazah Sakinah lepas tu cakap. ulang. Kalau saya tak Lina jumpa, Mos saya panggil cakap. awak. Itu saya sebut nama awak. Awak kena backup saya. Ustazah nak tanyalah, sebab sekarang kan ramai orang suka, tadi Panji cakap konten sampai semua nak ambil gambar, nak ambil video. Boleh tak Ustazah? Adakah kalau boleh kita jangan, Sebaiknya kita nak kena janganlah. Jangan. Sebaiknya jangan. Kalau mereka nak juga, saya bercakap especially video family di Pakistan, family di Arab Saudi, memang ni semua ada. Di London, apa semua luar negeri kan, they just ambil video, adik-beradik tak balik semua kan. Okay, saya cakap video, tapi yang maksud saya tu video di WhatsApp lah, direct macam gitu kan. Internal lah, Betul. internal circulation Yes, lah. itu saja. Personal. Jangan sampai masuk social terkeluar media. viral gitu, kesian saya cakap. Kesian, Yang ada sedang mandi pun diorang nak ambil video. Saya tak Ya kasi. Allah. Betul. Sebab kalau tak ada lelaki di situ, saya akan buka aurat saya akan sing lengan saya betul, kan. Betul. Saya cakap tak boleh. Saya cakap tak apa Ustazah, saya nak tengok for the first time. Jadi for the last time. Dia cakap, jadi saya tahu macam mana urusan mak saya. Jadi pada saya sebaik-baiknya video ke yang di luar negeri tu kan, orang untuk mereka lihat ataupun berfoto di situ, lagi sebaiknya tak perlulah. Tak perlu, Yang sangat penting adalah kan doa untuk mereka. Betul. Betul. Itu yang sangat Doa, penting seperti saya. Al-Fatihah, Pasal you really want to do that, you hikmatlah dengan orang tua kat situ. Macam mana dia sakit ke? Macam pasal normally diorang yalah ada wang, bila diorang perlu nak keluar bekerja, saya diorang gunakan maid ya, hikmat maid. Maid pun tak boleh buat apa-apa sangat kan. The most dia kasih makan ubat, mandikan, bersihkan, itu saja. Betul. Jadi kaki mak tu bengkok, yang orang tua kalau dah sakit kan dia just okay lah, kaki aku setengah gini, dia sedap sikit gitu kan. Tapi bila dah jadi jenazah kaku macam gitu, mak saya kaki macam ni, Ustazah tolong tarik kasih straight. Tak boleh, dah keras. Yang ada paksa saya cakap okay tak apa awak buat, saya tak akan buat. Pasal dia akan patah. Pasal urat situ akan putus kan. Pernah juga terjadi, saya pernah dengar. Tangan dah gitu tak boleh nak luruskan. Diorang suruh saya luruskan juga. Pasal diorang apa nanti nak dimandikan kan, nak kena luruskan. Kalau tak dilembutkan macam mana kan. Cakap tak apa, bila dia dah macam lipat kiam seperti solat dia tu, biarkan gitu saja. Tak nampak kan? Tak nampak, saya cakap gitu. Jadi diorang nak suruh saya cakap, saya tak akan buat. Buat imah dengan yang ada meninggal tu dengan barang kemas. Dengan tindik di telinga tu kan. Nak kena ada pakai buka, cincin, pakai anting-anting. Saya tak berani nak buka. Jadi kadang saya cakap okay tak apa, I will try jugalah kan, biar anak tu tengok kan. Tak lepas, but I want. Okay, you do yourself. Saya cakap gitu, saya tak akan lepaskan, saya takut. Okay. Tertarik sekali. Nyeri lah kan. Saya kata tak apalah, biar dia balik pada alam, ikhlaskan. Ini pun harta dunia. Orang India lah kan cakap, you have your own money, you just buy. Ustazah, okay sorry. Ada lagi tak perkara yang kita perlu tahu, yang kita tak tahu apa nak tanya, sebab behind the scene ada benda-benda yang terjadi yang Ustazah boleh share yang okay kita perlu tahu untuk
pelajaran bersama. Macam tadi lah Ustazah cakap contoh Sembahyang, yang mandikan tadi mandikan dengan awal ataupun kalau ada benda, ada perhiasan di dalam jenazah, di badan jenazah tu, kita biarkan aja kan. Contoh ada tak lagi je. boleh share ya? Sebenarnya banyaklah perkara ni. Jadi bila terutama decom body. Okey. Decom body ya. Decom body parts, janin ni semua je ni. Decom body recently saya terima dah 5 hari maknya. Okay, orang tuanya mungkin memang tinggal berdua, tak tahu dah rumah beli ke rumah sewa. Jadi anak claim hari-hari dah telefon, hari-hari datang. Jadi saya cakap kalau awak kata awak hari-hari telefon datang, macam mana mak awak boleh decom sampai berbual dah dengan calling 5 dia. hari? Betul. Lepas tu si bapak tu dah memang bedridden. Jadi bapak tu pun meninggal kat situ. Jadi dua-dua meninggal kat dalam rumah tu. Dia dah dua jenazah lah. Jadi satu mak ni dah meninggal 5 hari, saya ikut orang doktor mengatakan declare bapaknya dah 6 hari. Anak dia normal? Anaknya tak tinggal situ. Tak, dia suami isteri je. Suami isteri saja. Couple kat Jadi situ. saya suspect bapak dia mungkin meninggal kelaparan lah. Kelaparan, berbau semua gitu kan. Jadi bila mak dia dah meninggal dah 5 hari tu tak dimandikan sebab dah decom. Tak dimandikan. Jadi anak tu beritahu dengan imam, cakap imam nanti mak saya dimandikan. Saya nak mandikan mak saya. Jadi imam jumpa saya. Cakap Ustazah nak mandikan macam mana dah 5 hari itulah salahkan 3 hari pun decom kita tak mandikan. Jadi kalau kes macam itu macam mana Ustazah? Macam mana kita Ustazah akan uruskan? bertayamum masa untuk jenazah tu. Jadi waris imam bawa saya jumpa waris. Jadi waris kata, saya nak mandikan juga anak mak saya ni. Okey, saya cakap baik, kalau awak nak mandikan bersedia. Jadi untuk menguruskan body yang decom ni, kita harus menggunakan earplug. Ini saya belajar daripada pakcik yang angkat sampah, lori sampah tu. Dia yang mengajar saya supaya bau tu tak begitu kuat bila kita hidup. Bau kita manusia meninggal jadi bangkai juga sama je macam binatang kan, jadi bangkai, jadi tak bau gitu busuk gitu. Jadi saya akan pakai earplug. Jadi waris saya ada earplug. Oh tak ada. Padahal saya memang ada bau. Kenapa bau pakai earplug? You tak akan terasa sangat bau dia kuat. Kenapa di telinga? Connection, yes. Bukan di Bukan hidung. tutup hidung. Bukan tutup hidung. You punya ear cochlea tu kan, dia akan stop kat situ. Yes. Okey. Kalau you Wah, use ini your lagi satu earpiece, informasi. earpiece yang pakai plug gitu kan. You try put inside and then misal katalah you jalan kat luar ada bau tak sedap ke apa, you try put inside, you will try. Dia minimize ke dia hilang terus? Minimize. Saya cuba. Okey. Jadi padahal hari tu saya memang ada extra earplug kerana anak dia nak mandi sangat. Okey, rasain. Saya cakap gitu. Tapi alhamdulillah tak dimandikan. Memang Allah nak lindungkan kita semua. Jadi jenazah tu tak, body bagnya tak di zip sampai penghabisan. Jadi bawa tu saudara maknya tu dah jatuh-jatuh. Sampai kat sink tu, ada kat tepi tu sink ada kat situ. Jadi saya panggil anaknya lah, sini. Awak nak mandikan mak awak. Okey, awak tengok kat sink tu. Ni siapa punya? Saya cakap ni hak mak awak kat sini. Saya cakap jatuh ni. Jantung? Terus jatuh lah. Dia punya maggot tu. Maggot. Okey. Cakap gini. Itu dah busuk sangat lah. Ya, betul. Terus dia sandar dekat tembok. Dia pun give up lah. Give up. Jadi saya bilang dia, sinilah, saya tak boleh balikkan mak awak seorang. Awak Awak mesti bikin tolong. Saya sampai pimpin anaknya ni. Kerana saya, sini peluk mak awak. Dah Saya sangat nak kan, masukkan dah sangat kan. Macam dia, no choice lah, dia terpaksa nak buat, kena buat juga. Jadi kita buat tayamum saja. Tayamum muka, tangan kanan, tangan kiri. So saya akan gunakan glove, 3 pasang glove lah. Jadi tayamum muka, lepas tu saya buka glove satu, baru tayamum kanan, dan buat tayamum kiri. So setiap kali tu kena pakai glove yang baru lah dengan pada bedak tayamum tu. Tapi gitu bau dia pun dah naik kan Ustazah? Betul lah, betul. Okey. Jadi kalau pada jenazah yang tak begitu decom, kita memang mandikan juga. Tapi you mesti bila je Hajah hari ni dapat hadiah. So kita tahulah kod tu hadiah kan. Jadi saya akan bawa baju yang saya tak nak lagi. Lepas tu saya buang. Saya terus buang. Okey, faham. Ustazah, tuala tu tak boleh angkat pun. Nak kena terus, sekali lah bawa. Belawak angkat dia dengan kulit-kulit sekali angkat kan. Tanam sekali. Terus tanam sekali. Begitulah. Okey, Lina atau Ustazah, ada tak satu kali tu you tengah mandikan ke apa, you sedih, nangis? Ada tak situasi tu? Ada. Ada tak? Boleh share dengan kita tak?
Maybe one of you one each ke? Padahal you tak ada kena Tak ada mengena mengena. dengan jenazah tu kan. Kenapa? Apa yang Kenapa buatnya you rasa? anda menangis? Mungkin terharu. Macam saya cakap, ahli keluarganya semua takut nak mandikan jenazah. Jadi yang mandikan orang luar. Jadi anak tak ada kat situ. Padahal anak banyak. Jadi saya rasa terharu. Bukan terharu pasal apa tau. Terharu yang jenazah ni anak-anak tak nak mandikan. Yang kita ni orang luar. Jadi saya hanya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sambil tu sudden air mata meleleh Sedih, sendiri. Tak ada rasa macam nak nangis ke apa, tapi air mata tu jatuh sendirilah dengan tiba-tiba. Jadi alhamdulillah, walaupun air mata tu jatuh, tapi saya dapat istiqamah dirilah. Ya Allah, semoga janganlah ada yang lain keluarga seperti ini, dan kita doakan yang terbaik, semoga diorang dapat hidayah belajar urusan jenazah ni. It's Itu very dia, important. ilmu, Dalam ilmu, family mesti ada satu. Sebab dalam family tu tak ada seorang pun yang nak mandikan jenazah. Kenapa? Reason dia orang bagi? Satu, uzur. Okey. Uzur boleh mandikan tak? Boleh. Okey, Boleh. uzur. Sebab Jadi tak saya ada tengah uzur masa tu. Itu tak pakai dia punya itu. Alasan. Second, takut badi. Itu yang saya mengamuk. Itu mak dia kan? Beladi Beladi betul. Third, takut. Saya Takut. tanya takut Bayang-bayang apa? lah. Cakap takut apa? Jangan takutlah kan. Tak siang hari buta pun Zainah ini agaknya dia ada buat banyak salah dengan mak dia. Sebab tu takut mak dia bangun. Yang third, menangis saja tak berhenti. Dia cakap, Aduh. kenapa menangis? Jomlah masuk mandikan arwah maknya. This is your last deed to your mother, man. Sampai ustazah tu, memang sebelum tu belum jumpa Ustazah Sakinah, orang lain. Jadi ustazah cakap, berbaktilah pada ibunya yang terakhir. Betul. Terakhir kali Melaung lagi. Saya dah gaul kepala, macam mana ni? Saya cakap, tak nak cakap, ustazah saya minta izin. Siapa boleh bantu saya dengan ustazah? Saya cakap. Saya orang luar ni, saya datang. Saya cakap, saya tak ada kena-mengena. Saya cakap. Tapi siapa boleh bantu saya dengan ustazah? Terus ada jugalah. Ada jugalah. Bukan Alhamdulillah. anak-anak dia lah. Bukan. Orang ada. luar. Orang Bukan saudara luar, mara pun. Jadi saya dekat situ tengah bantu. Walaupun saya tak pakar, tapi saya bantu. Air mata saya meleleh. Saya pergi ustazah cakap, awak terharu ya? Tak apa ustazah, saya tengah kontrolkan diri. Tak marah pun tanya mana geram je. Oh, pasal tu itu geram macam Semua dalam Kita kecam. nak jotos-jotos dia orang Macam kepala. cakap, cik, saya mandikan cik ya, saya minta izin ya. Dalam hati tu berbual. Lepas tu saya cakap, ya Allah, geramnya aku nak mati. Tapi menangis. Air mata tu meleleh faham. je. Dia cakap, ya Allah, janganlah. Macam gitu Jangan je. jadi pada diri kita, pada family Istiqamah kita, dirilah saya. Cakap, Masya Allah. Itulah Ustazah pula, ustazah pengalaman? Pengalaman Saya pernah menangis. mandikan satu jenazah tu. Almarhumah tu memang berbadan besar. Mukanya pun bujur sirih. Bila saya ternampak dia, saya terus terperanjat. Cakap, seiras ibu saya. Aduh. Saya dah tak boleh tambah menggigil je. Jadi saya teringat nak naikkan semangat saya balik, saya gunakan kalimah tauhid. Itu yang bapak saya ajar. Gunakan kalimah tauhid untuk memanaskan darah balik. Seperti apa? Macam mana? Saya akan bacalah, cakap, dengan menyebut namamu, la ilaha illallah, berikanlah aku semangat, sebut nama sendiri. Terus saya lakukan kerja tu. Jadi bila dah mandi apa semua, bila tengah pakaikan tudung tu, saya dah tak boleh tahan. Dah betul-betul dah muka Macam mak muka saya. mak, Dah cakap subhanallah, saya cakap saya minta izin, saya peluk. Saya peluk, Masa saya minta izin, tu saya cium. arwah ustazah punya mak dah meninggal. Lagi sedih. Aduh. Saya cakap, ya Allah, saya cakap, itulah pengalaman satu tu yang saya sampai sekarang tak boleh lupa. Itu cubaan you guys as urusan jenazah Pengurus jenazah. Satu lagi cubaan yang paling besar sekali adalah ketika mandikan jenazah, bila kita dah letak tabir tu, berarti tutup tak boleh masuk. Betul? Okey. Orang kita ni tak tahu lah. Saya tak tahu, mungkin semasa menggunakan jenazah lelaki mungkin tak ada masalah. Jenazah wanita lalu waris akan masuk. Setelah kita nak mulakan, saya cakap panggil siapa yang nak masuk ni. Nanti saya akan tanya, awak siapa? Kalau jauh ni sepupu, waris izinkan tak? Kalau waris izinkan, saya tak boleh cakap apa-apa. Saya panggil keluarga yang terdekat. Dah semua dah selesai, nanti dah masking tape apa semua kan, kiri kanan tu kan. Tetap juga ada yang kepo ni. nak inilah jenguk-jenguk. Curi tengok you tu. Ada yang curi-curi tengok, yang ada terus main buka je gitu. Pun ada buka besar.
Korang tak Itu faham-faham saya tak korang faham kat situ. Jadi itu kalau terjadi memang saya betul-betul marah. Satunya aib pada arwah tu. Betul. Waktulah kalau katalah jenazah tu besar, habis kita miringkan tengah istinja, mungkin kain pun tak cukup untuk tutup body yang sebelah belakang tu. Orang pun boleh nampak. Betul. Habis waktu saya istinja tu memang kalau tak ada lelaki memang saya akan sleeve up semua kan. Aurat kita, aurat yang kat mana-mana yang membantu tu nampak. Lepas tu sekarang saya fikir, saya cakap kenapa saya pernah sampai satu makcik tu dah bertongkat nenek tu. Okey. Dia main masuk je. Saya cakap, Hajar sila keluar. Saya sepupu dia. Dia jawab dengan saya. Cakap sila keluar lah. Cakap kita nak uruskan saya nak tengok, minta maaf. Kalau dengan saya, no tengok-tengok. Oh, maknanya nak kena Nak masuk participate. kena participate. Ya. Tak boleh duduk tengok. Ramai yang macam gitu. Saya tak kasih. Nanti dia cakap tak apalah ustazah, saya tengok. Okey, tengok. Permulaan je lah kan. Nanti lepas tu saya panggil dia masuk sini. Awak nak tengok kan, sekarang awak kena pegang ni. Sikit untuk mencari pahala. So kita share pahala kat situ. Betul. Itu cara saya lah. Saya tak ada nak orang nak duduk sana, nak diri, nak tengok, tak ada. Saya mesti panggil orang participate. So kita sama-sama berbagi pahala di situ. Itu cara saya. Jadi makcik ni dia tak puas hati bila saya suruh keluar. Nanti awak tak kenal saya. Peduli apa keluar? Tak kenal senang je saya. Dah selesai, dah habis. Saya pun datang hantu saya. Saya dah buka tu tak habis kan. Saya dah beri salam. Alhamdulillah almarhumah telah diuruskan dengan sebaiknya dengan ahli keluarga. Minta maaf mana makcik tadi tu. Memang saya tak kenal makcik tu. Mana makcik tu? Rupanya dia dah tak ada. Dia dah cabut lari. Cakap minta maaf lah. Kalau begitu terjadi, kalau antum pula yang mandi, saya bukakan. Nak tak? Antum mandi, saya panggil anak lelaki ke menantu lelaki ke tengok. Nak tak? Begitu saya cakap. Minta maaf tolong faham, bila dah tutup tu berarti tak boleh jenguk lagi, tak boleh nak silat tengok pun tak boleh. Orang yang di dalam sahaja. Jadi memang saya dengan lagi satu murid saya lah kan, dia dah alhamdulillah dia dah lulus daripada saya. Dia uruskan, dia kata alamak ibu, dia panggil saya tiap saya ibu lah. Ibu tak faham lah kadang, betul kadang marah. Ni sekarang tengah mandikan, dia kena tengah istinjakan. Anak lelaki juga jenguk tengok. My hand ibu, my hand I just tell like that only. I have to kita nak kena jaga aurat kita. Nasib baik almarhumah tu kata badan kecil, jadi everything cover. Itu kena yang badan kecil. Kalau yang badan besar tu jadi ini memang tak tahulah, saya tak faham kenapa dah tahu tu tabir berarti tak boleh tengok. Tetap diorang nak tengok. Apa nasihat ustazah pada orang yang tengah dengar tu? Mungkin yang bakar-bakar dari kepo-kepo tu, kenapa bakar minyak tu macam saya juga kepo badan. Saya beritahulah, saya cakap jangan tengok. Tak boleh tengok, saya cakap itu aib mereka. Kalau awak mandi, saya panggil orang tengok, awak nak tak? Tak ada yang jawab, semua terdiam. Betul. Atau mungkin sebelum ustazah mulakan sebelum ustazah tape kan, ustazah tape tembok tu ustazah bagi cakap announcement macam saya beri announcement. Dah kasih announcement. Saya cakap okey, saya sekarang nak mulakan. Ini tak ada baca, tak ada faham punya orang. Aduh. Betul tak peduli dah kasih pun apa till lagi. now. Saya cakap okey, saya dah nak tulis mulakan ni poster. tak boleh kali keluar masuk. Okey, tak boleh yang nak jenguk-jenguk lagi faham ya kita jaga. Jaga-jaga pun kadang-kadang dia mungkin orang yang jaga tu pergi ke tempat lain atau ni yang baru datang kan, orang baru datang even kan, kita letak notis pemandian ada. dalam proses Ada tak notis. boleh masuk. Ada juga pun tetap juga nak kepo juga. Tak faham bahasa tengoklah lah, nanti bila nanti jenazah tu dah dimandikan, dah bersihkan, boleh tengok. Ya betul. Okay, saya nak berbalik tadi pada yang jenazah letak di bawah situ. Okay. Jauh tu kita balik. Okay, boleh. Itulah. Baru teringat balik sekiranya jenazah tu setelah dikafankan, setelah dikafankan, berziarah. Okay, sekiranya ada ahli keluarga ataupun saudara mara yang ada kaki insurans dah tak boleh nak ke bawah. Tunduk, kan? Saya lebih suka mereka ziarah di atas tempat pemandian jenazah kalau di rumah. Kalau dekat masjid memang dekat atas troli bed tu kan. So kalau di rumah tu berziarah di tempat pemandian. Di atas tu lebih senang lagi. Sebelum dibawa ke tempat. Ya betul. Di Sebelum dapur tu lah. Kita dah kafankan dah dapur tu kan. Semua ziarah dekat situ. One thing saya lebih utamakan situ aurat wanita lah. Pasal yang ada nak
punggung besar kan, betul. nak terjongkok ke bangun, bawah, betul. nak bangun pun susah. Habis ramai kasi melihat, wanita orang lelaki melihat kita punggung terjongkok-jongkok kat situ kan. Betul. Saya lebih suka macam itu. Jadi bila saya akan tanya, ada tak warisnya, saudara maranya yang tak boleh jongkok ke bawah? Oh ada. Bila ada satu saja, then saya akan very strict, semua ziarah di dapur. Dah settle habis semua, baru angkat, letak kat depan, dah tak buka lagi, terus solatkan. Okey. Saya boleh lebih macam- suka begitu. Boleh macam gitu juga. Boleh juga. Yalah, memang betul. Sebab biasalah. Sebab ni pengalaman saya sendiri. Waktu ayah saya meninggal, jadi lepas dimandikan, jenazah ini letak atas lantai kan. Jadi saya lihat mana pakcik-pakcik saya yang dah berumur, kesian. Bila nak tunduk, cool down, nak bangun. Jadi bila itu satu situasi. Jadi bila setahun kemudian makcik saya pula meninggal, dan waktu itu dimandikan di masjid bersaraman. Waktu saya lihat situasinya berbeza. Jadi saya dapat buat perbandingan lah. Sebab tu saya tanya soalan tadi, adakah lebih baik kita terus saja ke masjid? Sebab memanglah masjid tu lapang dan kemudahan semua ada, memang dah siap kan. Jadi cuma saya rasa orang akan mungkin nilai soal-soal sumbang ni macam jauhnya biasa. kan, yang tinggal Kita tak pergi kawasan sana. Geylang ke kan, atau yang kawasan ni lah east side kan, macam jauhnya nak pergi sana. Cakap lah memang kuburnya ke situ kan. Betul kan. Lagipun yelah, kita pun tak paksa awak datang menziarah, betul tak? Yang penting doanya ustazah ya. Kalau ada kelapangan, rasa memang hati rasa dekat nak berjumpa untuk kali terakhir, datang. Betul. Kan? Betul. Jika tidak tak apa, kirimkan doa je, kita pun dah bersyukur. Betul. Ya, betul. Lagi satu tentang pacai Ustazah. Pasal apa pasal? Pacai. Pacai. Okey, bahagian pacai dan celak ni apa yang saya pelajari dan saya pun check lagi lah di Google apa semua dengan ustaz-ustaz semua gini, dan kebanyakan mereka kata celak ni memang tidak ada dalam urusan jenazah. Oh. Okey. Mereka kata celak ni untuk naikkan aura. Celak. Bukan Sedangkan- pacai. Pacai saya tadi- cakap pasal bahagian celak, bahagian okey, celak okey. je. Okey. Celak ni untuk menaikkan dia aura saja. Nakkan aura apa? Dia dah meninggal kan? Tak pakai pun tak apa. Tak pakai pun tak apa. Jadi kadang-kadang bila saya tengok, bila anak arwah tu memang dah cantik, memang ada alis tu dah cantik, saya cakap this is a normal. Saya cakap dah apa, Original lah, natural. Saya cakap dah sangat cantik, tak payah pakai. Saya cakap alhamdulillah, yang ada dengar kata tak payah pakai. Yang ada mati-matian nak pakai juga. Mesti nak pakai sunnah-sunnah. Habis saya check, Betul saya ke sunnah Ustaz? Wallahualam. Tapi saya check dengan beberapa guru-guru, dia cakap tak ada pun, dia cakap. Jadi bahagian pacai pula, pacai dulu memang kita menggunakan kayu cendana yang asli. Okey. Okay. Sekarang pacai tu beli di mana? Kedai Buddhis. Kedai mana? Buddhis, Hindu punya prayers. Oh ya? Betul. Jadi tak payah pun tak apa. Memang tidak ada pun. Selalunya bila saya nasihatkan, adalah beberapa tahun lepas saya ada nasihatkan mereka kan, alhamdulillah banyak dah reject. Tapi bila kita kena pergi rumah yang ada otak-otak ini semua, mesti nak pakai. Okey. Mesti diorang tuntut nak pakai. Tujuan untuk letak pacai tu untuk Untuk tutup wangi-wangian. Kita kan? taklikkan untuk wangi-wangian. Tapi bila wangian tu, sekarang kadang saya kasih waris cium dulu pacai ni. Ada wangian tak? Tak ada. Dah macam tepung gandum je gitu. Just warna kuning je gitu. Dan kadang saya beritahu lah, ini beli di kedai Buddhis, beli di kedai Hindu untuk orang penyembahan. Ya ke? Kita orang Melayu, kedai Melayu tak ada jual ke? Dulu memang tak ada jual. Dulu yang sebelum Jucak Kompleks tu kan, TriStar semua kan. Tu ada kedai bed iris tu, situ ada jual lah kayu cendana, sebut kayu cendana. Sebut kayu cendana tu sebenarnya bukan untuk hanya untuk jenazah, untuk kita mandian pun bagus. Sebab saya dulu kecil-kecil bapak selalu belikan dekat situ, beli untuk saya mandi hari-hari pakai itu. Ustazah, lepas mandi bau pacai ya. Ya betul Ustazah. Atau kedai di toko warisan tak ada jual Ustazah? Atau di Selalunya yang dekat Pasar Gilang yang kat bawah yang makcik jual bunga-bunga tu. betul. Ada Diorang juga jual lah. pacai. Ada lah. So macam gitu kita boleh pakai. Kalau gitu okey lah. Ataupun okey Ustazah cakap jugalah, tak tapi perlu pakai benda sebab tu this is tak not ada pun dalam syariat. dalam syariah. Dalam Syarat urusan jenazah dia tidak ada. Tapi Dahulu mereka gunakan mungkin pasal urusan jenazah lambat. ya, Jadi kalau ada yang ada berbau macam mana? So kita sebaiknya kita pakai kafur barus lah.
Kabul barus tu selama ni kan orang lah meninggal kat rumah, kabul barus kan dia letak kat keliling tu Betul. untuk mengelakkan daripada serangga-serangga yang kecil datang. Tapi Ustazah, budak-budak sekarang kapur barus tu cancer cannot use, don't use. Oh. Because of the I mean Dia ni chemical. chemical dia chemical bau. dia. Sebab tu Sebab dia chemical sensitif. tu lah yang elakkan daripada serangga. Wak Imam, kucing bila nak meninggal pun serangga dia akan datang. Maksudnya semut kucing mayat tu akan datang. Yes. Oh. Saya pernah uruskan jenazah mayat, jenazah Jenazah kucing. Bawa balik rumah lah kan saya ya? buka, saya tengok cakap cantiknya kucing ni kan. Anak saya nampak ibu semua mayat dia dah ada. Cakap yelah dia nak meninggal memang akan datang. Betul saya cakap mesti nak letak kabur sikit sprinkle kan. Jadi dia tak rapat sangat. Tak banyak akan jadi datang. semut tak Ya betul. Oh, okey. Kan kapur baru semua berwarna-warni kan. Betul. Just tumbuk je. Make sure jangan pakai batu lesung tumbuk, nanti dah tak ada pakai rasa chemical kan. Betul. Okey, satu lagi pandangan Ustazah dengan Lina Moss. Pandangan satu. Kalau jenazah ada dalam rumah, pantang korang bawa masuk makanan. Kau bawa masuk makanan boleh jadi gaduh tau. Betul tak? Pernah dengar tak Ustazah ini? Pernah. Kan itu pemikiran orang Melayu kita. Jangan bawa masuk makanan. Korang tak boleh makan dalam rumah. Maknanya kalau jenazah ada, makanan tak boleh No masuk. food Tak boleh makan, tak boleh masak, tak boleh minum semua. Betul kan Ustazah? Banyak kan orang Melayu cakap gini kan. Apa pandangan you guys? Cuba ada senario tak yang your seen and cuba. Kalau Lina tak ada senario, tapi kita punya logik kalau you tak boleh makan, you tak boleh minum, you tak boleh masak, habis your energy datang dari mana? Silap jadi jenazah Pasal mati tak makan tak Daripada satu nak mandikan dua. daripada mandi satu jadi dua. Lagi satu, sepatutnya kita yang datang, kita yang bawa makan untuk yang Tuan rumah. Tuan rumah lah. Yes. Supaya dia makan, dia ada energi untuk Pasal dia dalam uruskan. kesedihan kan. Takkan dia nak Dia tak fikir terfikir nak nak beli kasih makan. ini bukan hari raya, nak kasih tetamu makan kan. Betul. Instead of orang rumah tu yang masak ke apa, kita yang nak datang ni kita bawakan Makanan. untuk mereka. Kalau tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh masak, macam mana? Macam saya cakap lah, daripada satu jenazah jadi dua nanti. Ada orang sana, ada orang tua yang sakit, makan ubat, tak boleh makan. Betul. Senario yang Nina sendiri, even though I cannot eat during arwah bapa meninggal, satu-satu kasih air, kasih makan, makanlah. Tak boleh telan macam mana. Kena paksa juga. Pasal apa? Jadi tak nak kita pingsan. Pingsan lah, betul. Jadi tak nak rasa sikit, jadilah. Alas perut lah sekurang-kurangnya betul. Ustazah, ada tak insiden? Ada insiden masa tu sahabat suami meninggal lah. Jadi isterinya cakap, Ustazah betul ke? Ustazah yang datang dia kata rumah saya dah macam ada perayaan. Sebab? Rumah waris ni ada perayaan. Mana memang alhamdulillah sahabat saya ni dia memang beruang, ni orang beruang. Itulah. Itulah mulai beruang kan. Cepat sikit betul. Jadi memang dia siapkan macam buffet apa semua, anak-anak dia pun bagus, semua siapkan. Dia memang siapkan. Jadi bila satu ustazah ni datang, dia lecture. Ini bukan ada perayaan, ini bukan ada pesta. Ini ada kematian, tak boleh makan tak boleh minum tolong kebetulan sahabat yang lain tu di dapur tengah makan roti prata. Sekali saya datang cakap, betul ke Ustazah tak boleh makan? Kenapa cakap tak boleh makan? Cakap yang hidup, teruskan hidup perlu makan, perlu minum. Jadi kalau awak tak ada tenaga, nanti siapa nak uruskan? Saya cakap kan. Betul. Orang tamu datang, benda dah ada. Walaupun kita nak datang nak bawa benda, memang kita tahu dia memang dah siapkan. Dia menjamu kita pula, tapi kita kenalah ambil sikit kan untuk menghormatilah jamuan yang dia berikan walaupun dalam kesusahan kat situ. Jadi saya pun diam lah, saya tengok je muka ustazah tu tengok, memang kita kenal, saling kenal kan. Jadi dia saya hot pun lah. jadi dia hot lah guys tu. Jadi saya pun diam, saya kata tak apalah, saya tak campur lah, saya cakap mungkin itu dia dakwah cara lain. Saya memang khusus bagian urusan jenazah ni. Jadi Allah menjadikan manusia tu saling melengkapi lah. Tapi saya rasa memang harus kena tegur. Betul. Jadi yang hidup tetap hidup, kena makan, kena minum. Wak Imam saya sedang uruskan jenazah, pernah waris kata, Ustazah, you I think nanti you thirsty, kasih you minum.
Of course, depan jenazah, depan tu direct kita tak boleh Jangan. makan, tak boleh minum lah. Selepas itulah kita pun tahu juga Ya, kan. jadi kita makan tu ke tempat lain lah kan. Betul. Jadi memang jenazah tu belum pulang daripada hospital. Jadi diorang siapkanlah semua sarapan pagi apa semua kan. Jadi Ustazah ni datang, saya tak boleh. Wah, ada macam-macam dia lecture. Gitu lah gini. Diorang ceritakan saya lah, saya datang lewat kan. Saya cakap, saya diam. Saya cakap, oh ya ke? Saya cakap, habis nanti kalau pingsan tu macam mana? Saya cakap kan. Yang makan kan, yang hidup tetap kena terus makan minum lah. Saya cakap. Betul. Jadi pada saya ini dah tak logik lah. Kita tak boleh Saya rasa ikut dekat sini di fikiran. mana kita perlukan gunakan kita punya akal logik lah. Betul. Maksudnya Ha. makanan tu pun yang simple-simple. Mungkin Betul. roti, sekeping-sekeping masa yang boleh makan dengan cepat. Alas perut lah. Alas perut atau Alas air perut saja. air botol Mineral, putih, air kan. mineral. Ha. Kita siapkan juga situ. Bukan nak kena ada air Nasi bandung, biryani set, nasi nasi biryani ambeng. atau sup tulang. Itu memang nak kena. Dengan pula. kalau saya tu Jangan memang tenang. Itu kalau saya memang dah melampau. Tapi kalau Itu macam roti itu memang betul tak menghormati. Jadi kita tengok yang mungkin yang kasih tu pun mungkin tetamu pasal dia ada fikiran kan. Yang Dia jiran, tahu mungkin tuan jiran yang rumah. terdekat dia jiran siapkan apa semua kan. Betul. Saya tanya sebab saya pernah buat gini. Saya bawa roti patah 20 bungkus, satu bungkus 2 keping. Saya So, bagi. awak Okey, kena awak hang ambil. lah. Pakcik datang. Berdosa kau, haram kau. Astaghfirullahaladzim. Pakcik, bodah. Saya cakap gitu. Pakcik, bodah. Ini saya nak bagi dia orang, pakcik jangan makan. Saya bagi. Pakcik jangan makan Saya nampak pakcik makan. Saya tak Pakcik halal. macam ya betul ni haram kau. Mana punya kita terpaksa kurang ajar sebab Jadi Bukan kena kata kepala hidung bukan sendiri kata nak kurang nanti. ajar, sebenarnya nak memperbaikikan situasi tu. Yang salah bawa lah, kira salah bawa. salah bawa lah. Tapi kalau betul, tegur baik-baik. Jangan macam itu tak benda boleh lah. mungkin. Saya pantang ini. Kalau saya salah, okey cakap baik-baik. Lagi dia guna perkataan haram kat situ. Allah. Saya tanya, habis ada saudara saya. Tak ada haram lah, kita semua tengah lapar lah, ambil je lah, ambil. Dia paisi dia jalan. So banyak, saya dengar pun banyak, jangan bawa masuk. Sampai ada yang satu family tu, makanan semua dia, makcik tu angkut tok dekat luar. Nak jual, nak beli, nak sewakan rumah, explore your options with Kif Rostam. Contact Kif 91440561 atau pergi ke TikTok saya kif.rostam. Wira hartana anda. Cakap je